الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان والشفاء ونور الأبصار وجنائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan majlis membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Setinggi-tinggi ucapan syukur kita rafa'kan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, izin dan rahmat dari Allah, alhamdulillah dapat sama-sama muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian hadir untuk mengimarahkan rumah Allah dengan mendirikan salat secara berjemaah. Dan seterusnya alhamdulillah dapat sama-sama kita dilapangkan ketika waktu untuk berada dalam ar-riyadhatu bil jannah, daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke hadirat junjungan besar baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Seorang insan yang Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkannya dan menjadi asbab padanya turun rahmat Allah kepada seluruh alam. Sama-sama insya-Allah kaum muslimin muslimat kita perbanyakkan selawat kita kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tambahkan bilangan jumlah daripada kalangan bilangan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada fasal menceritakan kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang daripada Imam Mujtahidi, Imam Ghazali rahimahullah, adapun mahabbah itu ialah kasih ia akan Allah, iaitu maka ia satu sifat yang terpuji, yang dipuji oleh syarak, dan itulah martabat yang tinggi, yang paling tinggi, yang menyampaikan kepada ma'rifatullah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhu wa yuhibbunahu. Sesungguhnya mereka itulah di antara yang mendatangi Allah, kasihnya kepada Allah, dengan kaum yang dikasihi oleh Allah dan mereka juga mengasihinya. Didatangkan daripada mereka, yakni orang yang Allah Ta'ala kasih kepada mereka. Adapun demikian daripada cerita itu pada kita, ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada seseorang, sama ada daripada kalangan lelaki ataupun perempuan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan 3 perbuatan utama daripada anggota badannya untuk hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala kasih kepada seseorang, sama ada daripada kalangan lelaki atau daripada kalangan perempuan, sama ada daripada kalangan orang muda atau daripada kalangan orang tua, atau daripada kanak-kanak atau dewasa, bagi kepadanya seseorang itu, kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, Allah akan permulaan baginya dengan menjadikan akan 3 pada anggotanya untuk ingat kepada Allah. Pertama lidah,
yang kedua telinga, yang ketiga mata. Pada nyatakan peringkat awal bagi seseorang itu bila dia dikasihi oleh Allah dan Allah Ta'ala telah memula menerima akan ibadahnya, maka Allah menjadikan akan 3 perkara daripada anggotanya itu untuk mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dari segi lisannya, seseorang itu akan dipermudahkan jalan bagi Allah untuk ingat dengan berzikrillah, berzikir dan serta berselawat kepada junjungan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagi seseorang yang bila Allah kunci hati bagi dia, Allah kunci bagi perbuatan zahirnya, maka dia juga susahlah nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang banyak diingatkannya tu, lidah dia akan menyebut kepada apa barang yang dia ingat. Seseorang yang mengasihi sesuatu, maka dia akan memperbanyakkan berkata kepada sesuatu. Secara dasarnya, sekiranya Allah Ta'ala berkehendak kepada kita, Allah akan jadikan pada kita dari segi masa kita, dari segi umur kita, dari segi juga keberkatan akan rezeki kita, banyak mengalir untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dari segi lisan, seseorang itu akan memperbanyakkan akan ingatannya kepada Allah, sama ada melalui zikrullah, zikir, sama ada melalui bacaan Al-Quran, sama ada dari sudut badannya selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia akan berkata dengan perkataan yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka ni ada orang beriman yang takut kepada Allah dan takut kepada hari kiamat, hendaklah mereka dengan berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak ada kepadanya kepentingan perkataan yang baik, maka lebih baik dia berdiam. Dari sudut itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengawal lidah seseorang daripada perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan kebaikan, adapun daripada perkataan yang tidak mendatangkan pahala di sisi Allah, dan juga daripada perkataan serta perbuatan dalam perkataan dengan kata-kata yang keji. Bila seseorang itu dia mendapat mahabbah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan kunci lidah dia daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Allah akan kunci lidahnya daripada perkataan-perkataan yang tidak berfaedah. Sebab tu kata Nabi, kalau kamu tak boleh nak berkata dengan perkataan-perkataan, ada benda yang nak cakap benda molek, lebih baik kamu diam. Maka terlebih daripada tidak adanya berkata-kata itu, kata Imam Mujahid, berdiamlah akan mereka itu, kerana diam itu seumpama mereka sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selemah-lemah daripada ibadah orang soleh, orang yang Allah Ta'ala kunci hati dia, Allah pelihara lidah dia, ialah orang yang bila dia tak ada perkataan benda yang nak cakap, tak ada benda, perkataan hak molek-molek, perkataan yang tidak ada dengan kebaikan yang nak cakap, dia berdiam sahaja kerana takut dia kepada Allah dan hari kiamat. Maka mengetahui akan dia itu bahawa setiap perkataan itu akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada 7 bilion manusia, bermakna kalau sehari seorang 7 bilion kena ada masa untuk Allah hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala esok. Kalau seorang dah makan dengan satu hari dengan Allah Ta'ala hisab daripada mula-mula dia akhir balik sehinggalah dia mati, Allah akan tanya belaka apa yang dia buat, apa yang dia sebut, apa yang dia katakan, rezeki yang Allah bagi, apa yang dia gunakan, telinga yang Allah bagi kepada dia, kat mana dia gunakan, mata yang Allah anugerah kepada dia penglihatan, kat mana dia tengok. Semua tu Tuhan akan tanya suatu ketika masa bila kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kata Imam Mujahid, seseorang yang dimuliakan oleh Allah, maka lidahnya, mata dan matanya serta telinganya itu terpelihara daripada perkara-perkara maksiat. Dari sudut mata pula, dia telah mula diizinkan oleh Allah untuk memandang kepada perkara-perkara yang dibenarkan oleh Allah, yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau dulu masa muda-muda, masa dia umur 30-an, 40-an, dia suka tengok cerita Nustang hari Sabtu. Zaman saya kecil-kecil dulu, masa sekolah menengah, sekolah rendah, Nustang hari Jumaat, hari Sabtu saja. Masuk pada 2007, 2008, Nustang hari Jumaat pula. Pukul 2 sampai pukul 5 petang. Pukul 2, pukul 5. TV2, TV3. Kalau dulu dia ni orang yang suka melihat kepada perkara tu. Boleh tak tengok Ustaz ni? Dia kata boleh Ustaz, sekadar menghiburkan, sekadar tidak melalaikan. Sebenarnya tengok pun lalai juga. Sebab mana ada orang tengok cerita Ustaz, heroin tu pakai tudung. Mana heroin tu pakai jubah. Sekali nyanyi 3 pasang baju. 3 pasang baju, 3 tepak. Atas gunung pula, lepas atas gunung angkat salji. Lepas angkat salji, duduk tepi tasik. Maka kalau baju dia, kain sari dia 3 lah. 3 pasang kain sari dengan nampaklah tubuh badan dia. Maka mana ada perkara itu menghiburkan. Kerana sebenar-benar perkara yang menghiburkan itu ialah bagi orang yang dikasihi oleh Allah, ialah apabila ia bermanja dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Mujahid. Orang sebenar-benar berhibur di sisi Allah ialah orang yang memisikan akan penglihatannya itu untuk melihat perkara yang mendatangkan kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok benda tu untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ni master kita ni. Daripada kita muda sampai kita tua ni, banyak mana dosa yang kita buat dengan mata kita. Sedar ke, tak sedar ke, tak dan istighfar kita kalau kita kira satu persatu. Dalam satu hari, jangankan kata tengok TV, buka saja TV, terus dapat dosa. Tak cukup TV dulu, TV 1, TV 2, TV 3, ni ada Astro lagi, Astro Ria, Astro Prima lagi, Astro Oasis lagi. Oasis boleh tahan sikit, Al-Hijrah boleh tahan sikit. Kalau orang jenis langgang 360 stesen tu, serba-serbi ada, serba mokmenik ada dalam tu. TV pula kohor tua, kohor besar. Patut kita kohor tua ni TV kohor kecil dah. Tapi dok kohor besar sebab ia nak tengok gok tarik lalat penyampai berita tu. Kalau kecil tak nampak, dia kata kalau besar baru lawa sikit tengok. Dah. Kerana dibagikan kerana penglihatan akan 3 perbuatan itu, pendengaran serta penglihatan dan perkataan itu menjadi kayu ukur hati seseorang. Kerana kata Imam Mujahid, pendengaran, penglihatan dan perkataan, yakni lisan, ia menjadi satu kayu ukur untuk melihat di mana kedudukan hati kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata kita suka sangat tengok kepada perkara yang tidak baik, maka dia akan merosakkan hati. Kalau bila mata melihat kepada perkara yang tidak baik, dia turun kepada hati. Apabila hati itu telah mula disakit dengan penyakit kekotoran yang keluar daripada hati, terbit dengan perkataan yang tidak baik. Bila berlaku kepada perkataan yang tidak baik, telinga itu dilazatkan pula dengan mendengar perkara-perkara yang juga tidak baik. Dia tak boleh kata saya tengok je, tapi hati saya tetap ingat Allah. Nampak je saya tengok cerita Nustang pun Ustaz, hati saya berzikir. Boleh hati tak? Tengok Nustang, lepas tu dia selawat Nabi. Selawat dalam hati, tak jadi. Terah dah tak jadi. Jangan tengok Nustang, tengok drama biasa. Titi yang cinta, pukul 3 petang. Zul Arifin berlakon cerita tu. Sambil pegang tasbih. Bila anak nangis, saya buka TV. Buka TV, kan nak kata baik ni nak cerita. Buka TV. Bila buka TV, tengok drama cerita Zul Arifin tengah balah dengan isteri dia. Dah molek tua dia mari. Selawat dah ingat dah. Selawat Nabi tadi dah ada 2 ni dah. Sebab itulah kata Imam Mujahid, peliharalah padamu 3 perbuatan, 3 anggota, kerana ia akan menjadi satu hubung kait yang rapat dengan hatimu. Kena jaga sangat pada pandangan hati kita daripada apa yang kita lihat. Kerana daripada apa yang kita lihat, ia akan meresap ke dalam hati kita.
Kita ni sehari kau bertambah usia, kau kurang usia kita. Kita cakap dengan orang, kita sebut bila orang tanya umur berapa, kita sebut banyak lah. 50 tu pun nipu. Asal 55 dah sebut 50. Tahu? Kalau pergi pula kedai janda tanya, berapa dah umur abang? 70 dah, kata 55. Orang umur 70 dah, abang umur berapa abang? 55 dah ingat dah sebut hak dia sama. Semakin bertambah umurmu maka semakin berkuranglah hayatmu. Semakin bertambah hayatmu maka semakin sedikitlah nikmat sihatmu. Makin sedikit nikmat sihatmu maka sedikitlah kesempitan bagi hidupmu. Kita makin tua kita makin kurang makan. Dulu tak apa, seminggang 2 pinggang learning, separuh pinggang pun dah habis nasi. Itu tanda betapa semakin dekat dengan menghampiri daripada usia kematian, pengakhiran daripada kehidupan. Maka peliharalah bagimu dengan nikmat yang sedikit yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan rasa lama kita duduk tidur ni, duduk atas dunia sekejap sangat. Kita jangan rasa lama. Ada orang dia cakap puas dah hidup, dia kata. Lepas tu dah puas dah hidup nak pergi mana? Puas dah ustaz, kadang-kadang kita tengok belaka dah kalau boleh dia kata. Kena mati, tak ambuh mati, dah kata puas dah hidup. Puas hidup jawapan dia mati lah. Dia kata duduklah sampai situ, cuma kita nak royak tak. Oh no, kita ni hidup umur 70. Macam-macam jenis manusia dah kita jumpa. Oh ya, gitu ni kata puas hidup dah. Kata puas hidup dah mati. Dan beri kepadanya kasih akan Allah Ta'ala itu daripada orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada mereka itu orang yang dipilih oleh Allah. Ada pun penyakit yang dibimbangi, kata Imam Mujahid rahimahullah, seumpama disebut di dalam Al-Quranul Karim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhu fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yahsinuna sun'a. Dan tahukah Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tentang orang-orang yang paling merugi akan perbuatannya, iaitu orang-orang yang telah disia-siakan akan umurnya serta perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini. Sedangkan bagi mereka itu menyangka bahawasanya mereka telah memperbuat sebaik-baik amal. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, bagi mereka orang yang dirugikan apabila mereka yang dilalukan masanya dengan keadaan dia tidak beribadah kepada Allah, adapun daripadanya merasakan bahawa ia telah melakukan sebaik-baik amal perbuatan. Orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia dalam keadaan dia meneruskan kehidupan dengan ibadat yang sedikit, umur yang panjang dengan ketaatan yang kurang. Umur panjang tapi ketaatan dia kurang. Tapi penyakit dia merasakan aku telah melakukan sebaik-baik perbuatan. Dia telah membuat sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada sangkaan dia semayang dah. Orang tu baik semayang berjemaah. Lepas tu dia kata aku semayang juga, ada orang berat lagi pada aku tak semayang. Orang kata semayang berjemaah tu bagus, dia kata tak apalah asal semayang. Janji semayang. Mereka menyangkakan bahawa mereka melakukan sebaik-baik amal. Sedangkan kata Ibrahim Adham, satu perkara kebimbangan yang perlu ada pada diri kamu ialah merasa takut tak kala Tuhan tidak menerima amalmu. Kita kena ada juga satu perasaan dalam diri kita. Kita ulang alik masjid, surau pagi, petang, siang, malam ni kita bimbang takut Tuhan tak terima amal kita. Dengan tujuan daripada kita bersangkaan itu supaya kita bertambah melakukan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mari sembahyang waktu pagi, kita mari pula tengah hari, kita bimbang takut tengah hari pagi tadi tu Tuhan tak terima. Memang secara bagi kita, zahiriah kita yakin bahawa setelah kita buat ibadah cukup dengan syarat-syarat, insya-Allah Tuhan terima.
tetapi kita nak mengajari diri kita dengan tidak rasa puas dan selesa dengan amal yang telah kita kerjakan. Nah, kerana orang nak beli syurga Allah, nak beli syurga Allah Ta'ala, mereka beli dengan jiwa raga mereka. Kita dalam bulan Isra wal Mi'raj, tiap-tiap tahun, tak apa saya tak sebut. Lain kali bagi orang lain mari sebut, cuma kita nak sentuh sikit. Nabi SAW nak beli syurga Allah, nak dapat innaka la khuluqin azim, yang disebut oleh Allah manusia yang penuh dengan akhlak yang sangat baik. Apa Nabi buat? Nabi dapat ujian daripada Allah daripada mula hidup sampai Nabi wafat. Allah uji Nabi daripada mula Nabi hidup, lahir atas dunia tak kenal ayah. Dah lah tak kenal ayah. Dalam pada ketika itu pula terpisah daripada mak dia sendiri. Dibawa ke hujung kampung untuk disusukan. Lepas pada tu pula diuji, bila baru kena jumpa mak dia seketika waktu, mak pula meninggal. Dalam keadaan meninggal. Kenapa? Kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam satu karangan buku, dia kata Allah Ta'ala jadikan ujian-ujian bagi Nabi supaya Rasulullah SAW tidak bergantung harap selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Tak ada tempat yang kita nak bergantung pada diri kita, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak cukup dengan bila Nabi SAW Allah uji dengan wafatnya ibu pula. Baru saja pulang ke Mekah, dapat pula kasih sayang daripada Abdul Muttalib. Tidak sebelang berapa lama pula Allah uji pula dengan kematian Abdul Muttalib, seorang bapa saudara, datuk saudara Nabi SAW yang sangat kasih kepada Nabi, dan dia buat Nabi seumpama anak dia sendiri. Tak cukup pada tu pula, bergantung pula sekejap kepada Abu Talib pula. Lepas tu Abu Talib pula meninggal dunia. Sehinggalah bila Allah angkat Nabi nak jadi Rasul, angkat Nabi jadi Rasul, Allah bagi kepada Nabi ujian yang sangat berat. Ditolak oleh masyarakat dia sendiri. Pupus bapak dia sendiri tolak, pok saudara dia sendiri menolak. Nabi SAW tak cukup setakat itu, Allah uji Nabi. Uji Nabi. Bila dalam keadaan itu nak bunuh tak boleh, nak hina Nabi boleh, tapi nak bunuh tak boleh. Sebab orang Arab masih lagi menghormati keturunan Abdul Muttalib. Maka pada kadar itu pula disisih pula selama 3 tahun. Disisih oleh masyarakat Mekah. Kenapa kena sisih? Sebab nak halang dakwah Rasulullah SAW. Nak beli syurga Allah bukan satu perkara yang mudah. Jangan kita rasa bila kita boleh mari semayang maghrib, semayang isyak, subuh, padang tu cukup lah. Hari Jumaat bagi dah duit RM10 kat masjid. Tak boleh. Dunia ini bukan tempat berehat. Dunia ini adalah tempat ibadat. Tapi bila kita mati, kita akan berehat buat selama-lamanya, insya-Allah. Barakallah. Allahumma amin. Kita akan berehat buat selama-lamanya. Tak ada semayang dah, tak ada puasa dah, tak ada dah kena zikir, tak ada kena baca Quran, tak ada puasa sunat, tak ada sedekah. Habis. Tapi atas dunia ni tempat kita bekerja. Kena kerja. Daripada kerja, orang yang taat kepada Allah dan Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itu termasuk dalam kalangan orang yang memperbaiki amal mereka di sisi Allah. Baik pada orang yang Allah kasih kepada mereka ni, apabila Allah berputik bagi kasih sayang kepada seseorang, si fulan atau si fulana, maka Allah Ta'ala jadikan dia daripada kalangan orang yang diperelokkan akhlaknya serta amalnya di sisi Allah. Allah jadikan hari semakin baik amalnya. Hari semakin baik amalnya. Sebab itu kita jangan berhenti dalam mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan kita buat ibadat, kita kena buat lagi. Dalam keadaan kita istighfar lagi. Dalam keadaan kita berzikir, kita zikir lagi. Dalam keadaan kita selawat pada Nabi, selawat lagi. Sebab
3 perbuatan yang akan melemahkan nafsu dan meningkatkan kemanisan iman. Pertama, zikir yang paling mudah, astaghfirullahalazim. Sebab tu bila kita istighfar, insya-Allah kita mengantuk, kita akan tidur. Betul. Ramai di antara orang yang dapatkan khidmat. Dia kata, "Ustaz, saya ni dah berbulan-bulan tak boleh tidur." Dia kata sampai pergi hospital kena makan ubat tidur. Doktor bagi dos sikit ubat penenang untuk tidur. Kita pun suruh paling belakang kita baca Quran. Lepas kita baca Quran, kita bagi dia air. Bagi dia air, makcik balik ke gigi sebelum minum air ni baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Muka tiba bubuh jadi macam 5 ekor kejut. Ni kata biasa dengar 3 kali, 7 kali, 21 kali. 1000 kali dia kata kering lutut makcik tunggu nak tidur. Saya kata tak apa makcik cuba buat. Buat dulu. Nak bilang warna awang dia kata makcik tak ingat. Ni ada tasbih digital. Tolong suruh anak cucu beli. Tak mahal pun. Kedai RM2 ada. Beli RM2.9 dapat 3. Dapat 3. Telefon kita mahal lagi. Balik dia kata 1000 ustaz. Tak puas hati kau. Saya kata 1000. Saya tak tarik balik dah. Saya terus 1000. Dia kata kurang sikit tak boleh. Saya kata ni bukan kedai bandar ni. Nak kurang-kurang ni. Dia pun balik. Tapi dah kerana sakit, balik buat pagi esok dia pun kata, "Ustaz, alhamdulillah boleh tidur semalam. Cukup tak 1000?" Tak cukup, dia kata. Berapa tak cukup? Sebab saya kata makcik bismillah waktu yang biasa makcik tidur tu. Biasa makcik tidur pukul berapa? Makcik bismillah, lepas tu letak air yang saya ruqyah ni letak depan. Cukup 1000 kali ambil minum. Dalam keadaan ada wuduk dan dah semayang dah. Dah kali tanya dah soalan kalau tidur, saya kata kalau tidur biar awak mana tidur. Dia buat. Dia kata duduk atas tikar sejadah menghadap kiblat, dak cara ke tok laki, dak cara ke cucu, dak cara ke anak, kata bismillah. Dak debin yang nak baring je pun baring tidur. Dia kata dah makcik tengok dak berapa tu. Dia tengok, dia kata dak sampai 100. Nak kabur ke kita. Kata Ibn Qayyim, nak tengok dok betapa hati kita ni keladak banyak apabila kita tidak boleh berzikir dalam jumlah yang banyak. Kita tak boleh nak berzikir dalam jumlah yang banyak. Apa 40 sampai 100 rebuh lalu. Tidur. Lepas tu dia kata tak payah buat dah ustaz mana ni. Dia kata derah atas jatuh hukum hati dulu. Dia kata malam ni buat pula, tukar pula. Astaghfirullahalazim. Dia kata lah 1000 lagi ke? Saya kata pandai makcik. 1000 kali. Dia pun buat serupa orang tertidur. Esok lagi dahsyat 92 kali saja. Terus tidur. Ni dahsyat dia. Dah. Lama ni kena makan ubat, ni dah yang makan ubat. Sebab apabila suatu penyakit Tuhan bagi pada kita, bila kita kuat berzikir, syaitan tak selesa duduk dalam tubuh kita. Syaitan tak selesa duduk dalam tubuh kita. Kalau kita kata balik ni, pandai-pandai ada orang kata saya tengok awak macam ada benda je atas belakang. Cara nak cek dia mudah. Balik lepas pada sembahyang isyak, pertama bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Cukup tak cukup terpulang. Yang kedua, tulis. Yang kedua astaghfirullahalazim 1000 kali. Yang ketiga penutup dia baca qul a'udzu birabbin nas 41 kali. Sebab biasa kadang-kadang orang kata kita pergi kedai, orang kata awak ni macam ada benda je, pandai-pandai je dia. Kita pun balik rimah lah. Mulalah kita cari ustaz tanya.
Ustaz, cuba cek kat saya. Ustaz tu kata boleh 50. Dah, dia pun bagi nombor akaun, dia pun transfer, instant transfer 50. Boleh 50. Malam nanti saya tengok. Dia pun tengok malam tu. Rupanya ustaz tu tengok movie, bukan tengok kita. Tak? Kita cek sendiri, senang je. Buat ada 3 tanda. Ada 3 tanda. Pertama, kalau benda tu berat sangat, jin lah kita kata, kalau ada pada tubuh kita tu berat sangat, dia akan berasa berat atas belakang. Berat atas belakang, bahu kanan dan bahu kiri. Yang kedua, dia akan merasa mengantuk yang amat sangat, sehingga kan kening kita seumpama tidak boleh buka mata. Ada orang dia steady, bismillah steady, dia kata ustaz, istighfar saya habis, semua habis. Yang ketiga, ketika mana dia baca qul a'udzu birabbil nas, kebiasaannya akan berasa panas pada tapak kaki, ataupun akan berpeluh badan dia, dan sehingga merasakan tangan dia kebas. Orang KL kata semut-semut. Kita tak kata seremuk, kita kata serebang. Tapi orang KL kata, saya berasa semut-semut lah ustaz. Kita kata mendatang apa pula semut-semut ni. Rupa-rupanya semut-semut tu serebang lah bahasa Terengganu. Dah kita dah duduk Kuala Lumpur, kita orang Ulu. Dan buat sekiranya ada perkara itu, maka ia menandakan bahawanya ada orang dia buat, dia tak ada rasa apa-apa, tapi masa dia tidur Allah bagi kepada dia petunjuk. Masa dia tidur tu tiba-tiba dia mimpi dikejar oleh sesuatu. Tak nampak muka ustaz, lembaga hitam dia kejar saya. Mimpi tu mesti berulang, tidak kurang daripada 3 kali. Kalau sekali tu mainan syaitan, tapi kalau berulang 3 kali, sila dapatkan rawatan di klinik yang berhampiran. Dengan perawat lah. Klinik kalau jumpa doktor, dia cocok. Dia suruh kita tidur. Berapa pula sampai situ? Tak apalah. Dan diberi kepadanya daripada 3 perkataan perbuatan itu, menjadikan seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu merasa selesa dengan apa yang telah ia lakukan, dan ketahuilah sebenarnya ia itu adalah juga termasuk daripada hasutan hawa nafsu. Masuk daripada hasutan hawa nafsu, dia meletakkan sifat rasa selesa kita dengan perkara ibadah yang telah kita kerjakan. Bila kita dah mari sembahyang berjemaah, kita dah puasa sunat, kita dah zikir lebih kurang, baca Quran sekali-sekala, lepas tu kita sedekah, kita dah mula tidak berfikir, adakah amal yang aku kerjakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Imam Ghazali, tak kala tidur maka hendaklah engkau bermuhasabah. Kita balik rumah, kita muhasabah. Kalau malam ni malam terakhir pada aku, mati aku pagi esok, adakah Allah terima amal aku? Adakah Allah ampunkan dosa aku? Sahabat aku seorang-seorang dah pergi menghadap Allah Ta'ala. Adik-beradik aku dah seorang-seorang pergi menghadap Allah Ta'ala. Daripada sepupu, sahabat aku ramai dah pergi menghadap Allah. Tinggal aku seorang, ya Allah tolonglah terima amalku. Sebab tu kata ulama, Allah mengasihi orang yang berdosa, yang takut kepada Allah, berbanding daripada orang yang beribadah dengan merasa bangga atas ketaatannya kepada Allah. Allah lebih cepat kasih kepada orang yang ada dosa dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedar dia ada dosa, menyebabkan dia takut dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buat dosa waktu pagi, petang dia bertaubat kepada Allah. Atau malam dia buat lagi, sebelum tidur dia beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sehingga ada dalam satu hadis kursi riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ada dalam satu hadis kursi dia ceritakan Nabi SAW beritahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku telah didatangi oleh Jibril alaihi salam. Nabi beritahu pada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, didatangkan oleh Jibril. Jibril beritahu kepada Nabi SAW berkenaan dengan kisah seorang pemuda daripada Bani Israel. Dia seorang pemuda ni, dia suka bermaksiat, dia suka mabuk. Dalam keadaan mabuk, dan bila dia balik pulang di waktu malam, dia tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mabuk lagi, balik dia bertaubat lagi kepada Allah. Sehingga kan pada kadar itu
Dia berpuluh-puluh kali dia bertaubat, berbuat maksiat, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan pada saat itu kata Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mentakdirkan kematiannya dalam keadaan dia mati ketika sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuluh-puluh kali. Hadis tu panjang. Dia balik waktu malam dia bertaubat, siang dia buat dosa lagi, malam dia bertaubat lagi, siang dia buat lagi, sehingga kan oleh kerana bersungguh dia minta ampun kepada Allah, bersungguh dia minta keampunan daripada Allah, dan dia tidak main-main, cuma iman dia lemah. Dia taubat di waktu malam, siang dia buat lagi, tetapi malam dia masih bertaubat dan dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah mentakdirkan dia mati dalam keadaan sedang berada dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebaik-baik kematian ni dalam keadaan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang minta pada Allah nak mati dalam masjid, dalam surau. Kalau tuan-tuan tanya saya, kalau boleh nak mati dalam keadaan sedang mengajar, tapi adakah itu takdir Allah? Ya Allah akan tetapkan bagi kita? Belum lagi. Belum pasti. Kita cuma kena minta, tapi kena minta dengan Allah sungguh-sungguh. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam keadaan itu mereka cuba memperbaiki diri mereka, dan kami bantu mereka dalam memperbaiki diri mereka, dan kami ampunkan dosa mereka. Allah kata kami tolong mereka bersungguh-sungguh nak minta pada kami, dan kami tolong mereka perbaiki diri mereka untuk mereka dapat keampunan kami. Allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang beriman itu daripada kalangan orang yang bersungguh-sungguh dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka diberi jalan-jalan supaya mereka hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu kita tengok ancaman dunia Allah telah lakukan. Allah gegarkan Turki. Kecoh, Allah gegarkan Turki, berpuluh-puluh ribu manusia mati. Maka kita tengok kejadian itu, tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak boleh rasa selesa. Kita jangan rasa selesa, tak apa. Ada orang kata Malaysia ni tidak terlibat dengan letusan gunung berapi, tidak melibatkan tempat berlaku gegaran muka bumi, sebab kita berada di atas titik garisan khatulistiwa yang paling selamat, dia kata. Ada 3 negeri yang paling selamat, dia kata Malaysia, Brunei, dan dia kata sebahagian daripada Indonesia. Tapi kalau Allah nak jadikan juga, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagaimanapun keadaan yang berlaku dengan takdir kemurkaan Allah Ta'ala, tetapi kematian itu dibezakan oleh keimanan seseorang. Keimanan itu dibezakan oleh Allah dengan ketaatan seseorang. Ditakdirkan dia mati dalam bencana, tetapi dia ni adalah orang beriman, maka bencana itu menjadi suatu perkara yang menghapuskan dosa dia di sisi Allah. Sekiranya seorang tu dia mati dalam bencana yang menyebabkan dia tidak sempat bertaubat kepada Allah, dalam keadaan dia bawa dosa yang banyak, maka kematian itu menjadi suatu siksaan yang pertama untuk dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Imam Ghazali kata, kenapa engkau dihidupkan? Engkau dan aku dihidupkan setelah engkau dimatikan di waktu malam dengan keadaan tidur, supaya engkau cepat-cepat untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Allah jadikan kita tidur di waktu malam, Allah keluarkan ruh. Dan ketika mana Allah keluarkan roh, Allah masukkan balik di waktu pagi, untuk kita diberi peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh hadir ke masjid solat sekadar ini hobi, tapi kita kena hadir kerana ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh hadir kerana ini memang kebiasaan kita, tapi kita kena hadir kerana kita nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di tempat yang sama. Berapa ramai dah manusia yang duduk pada tempat kita ni yang pergi menghadap Allah. Serupa gak yang duduk atas ni, berapa orang ustaz dah pergi menghadap Allah. Tapi kalau tanya saya nak 100 lagi lah. Bila nak mati tu 100 tahun lagi. Tak boleh hisap, tak boleh dosa. Berapa orang tanya nak boleh dosa? Belum bersedia. Tak bersedia sama. Malaikat kata kalau tanya memang tak bersedia sama. Tak boleh tanya dia, kena ambil satu. Senang. Kalau tanya, tak jadi. Tanya Tok Bilal kata Tok Imam tua lagi pada dia. Tanya Tok Imam kata pengerusi lama lagi pada dia. Tanya pengerusi, dia kata mak saya terlantar di rumah berpuluh belah-belah tahun. Tak mati. Baik dia ambil mak saya dulu.
Tak ada orang nak mati. Maka pada keadaan itu Allah Ta'ala hanya menerima bagi kalian daripada orang yang Allah kasih itu dengan hati yang suci dan bersih untuk menghadap pada Allah. Dan daripada 3 anggota tadi, yang bersih dia menghadap Allah Ta'ala kerana lidah yang selalu mengingati Allah, kerana mata yang terhalang daripada perkara yang dibenci oleh Allah, dan telinga yang diasyikkan dengan pendengaran kepada perkara-perkara yang membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bila kita ni Allah Ta'ala kasih, kita ni bila Allah Ta'ala sayang, telinga kita ni dah mula dah tidak selesa dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan juga kata orang psikologi, tanda tua. Tanda tua apabila kita dah mula tak berminat nak mendengar tentang masalah-masalah yang berat. Tanda tua tu. Bila kita dengar je, contoh kata orang kata ada aksiden mak lepas melanggar motor tu, atau kata pula langgar kepek motor mati, kita kerut dahi-dahi. Allah, tambah tunggu dah mak bahasa debur dah tadi. Tu tanda kita dah tua. Bila tua ni emosi kita dah tak mampu nak mendengar berita-berita yang menyakitkan, yang tidak memberi ketenangan pada hati. Bila dah ada perasaan tu pada kita, telinga kita ni dah mula kena perlahan-lahan tutup daripada bisikan-bisikan yang mengasyikkan hati. Kena kurang dah dengar lagu tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, royalty habis dah. Bukan masa dah sekarang. Boleh dengar. Semalam cerita penarik beka 2 hari lepas. Malaysia Melayu. Sejak daripada saya budak sampai saya tua, ulang cerita tu. Berebut orang tua-tua tengok. Bila Allah Ta'ala kunci bagi kita perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak izinkan berlaku, itu tanda Allah sedang kasih. Kita tak minat dah nak tengok cerita, kita kata malah dah. Mok tengok cerita ni pada mok budak lagi. Siapa tua dah. Nak tengok dia? Nak tengok forum ahwal perdana dah. Nak dengar pula dah. Orang ngajar pula. Masalah orang ngajar pula pukul 12.30. Pukul 7 cerita novel. Tahu cerita novel? Izinkan aku mencintaimu. Pukul 7. Tak, sampai pukul 8. Pukul 9, pukul 8 warta berita. Tanya Perdana Menteri makan kat mana? Semayang Jumaat kat mana? Bukan hak sini. Ukraine. Pukul 9 sambung pula cerita 999. Habis 999 majalah 3. Habis majalah 3 pukul 11 puaka ni yang rapid. Habis pukul 11 sampai pukul 12 Nightline. 12.30 TV 9 tanyalah ustaz. Hok tengok Jin Ifrit. Sebab kita tidur dah. Pagi esok siaran ulangan pula. Pukul 6.30. Mokcik-mokcik sibuk urus cucu dengan anak. Nak pergi sekolah. Dan mulai anak pergi sekolah 7.30. Ustaz pun kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Pusingan kehidupan. Agama tok di belakang. Hiburan letak di hadapan. Itulah dunia ni. Maka terpilih daripada orang yang Allah kasih itu, kita dah mula tidak minat kepada hiburan yang melampau. Tak minat dah. Di dalam kereta kita dah banyak dah CD-CD berkenaan dengan zikir-zikir. Zikir-zikir bacaan ayat Quran. Cumanya ayat Al-Quran sebaik-baiknya kalau kita pasang dalam TV, kita pasang dalam kereta, kita kena diam dan dengar. Kata guru saya, kalau pasang Quran dalam kereta tapi kita nak belabel dengan tok lelaki kita, baik tutup. Pasang Quran, baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita dengan suami kita popek motor. Maka kata guru saya, haram, lebih baik tutup. Jangan dengar. Sebab Al-Quran apabila dipasang wajib dengar. Cakap sekali-sekala tak apa, tapi jangan percakapan itu sampai
kita melebihi daripada pendengaran Al-Quran. Sebab adab dengan Al-Quran bila pasang kena dengar. Sebab tu Tuhan jadikan sakit. Dengan sakitlah kita ingat Allah Ta'ala. Ramai yang beli pendrive untuk ru'yah di rumah. 3 biji beli. Letak dapur dalam bilik tidur dalam stor sebab ustaz kata dalam stor tu banyak. Ya, pasanglah 3 tu. Macam-macam jenis ayat. Siapa terbakar pula. Tak tutup. Sebulan tak tutup. Hangus. Sebulan tutup. Hangus. Jadi adab dia kalau kita pasang yang paling baik untuk rawatan di rumah kita pasang surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah waktu yang paling afdal kita pasang untuk niat kita nak buang unsur-unsur mistik dalam rumah waktu pagi selepas waktu subuh. Selepas waktu subuh sekali pusingan bacaan saja, lepas tu tutup. Lepas tu petang 15 minit sebelum masuk waktu asar. Waktu maghrib. Pasang habis surah Al-Baqarah 15 minit atau 10 minit sebelum masuk waktu maghrib. Buka kalau pintu 2 dia buka sebelah. Buka sebelah, kalau tingkap ada 2 buka sebelah. Buka sebelah kita pasang niat, ya Allah, kalau adalah unsur-unsur yang pelik dalam rumah, maka mintalah dengan izin Allah supaya dia keluar. Ada sebuah rumah tu bila dia buat macam tu, pagi esok dia tengok cicak banyak mati. Ada gambar cicak mati banyak. Sebab dia kata sebelum tu memang dah bising, rumah dia cicak selalu bising. Sebab tu cicak bila dia banyak sangat dalam rumah nak menandakan bahawa aura negatif ada, bising. Cicak ni akan bunyi bising. Dan dia lebih daripada biasa. Maka rawatan dia cukup mudah. Pasang surah Al-Baqarah waktu pagi dan waktu petang sekali pusingan selama 3 hari 3 malam. InsyaAllah kalau dia tidak melibatkan masalah yang serius, dia akan keluar. Sebab tu orang-orang dulu bila balik anak-anak sebelum maghrib kena masuk rumah dah. Orang sekarang ni bukan sebelum maghrib, dia balik ketika mana jin dah balik rumah. Tahu? Dia balik rumah, jin balik rumah, masa itulah anak-anak muda balik. Pukul 12, pukul 1. Orang dulu masa saya kecil-kecil, kalau balik lambat pukul 7, batang pahit wajib atas belakang. Batang pahit tu wajib atas belakang. Ataupun kalau tak batang pahit atas belakang, tutup pintu. Tutup pintu, lepas maghrib kat gilah, mak turun, buka, masuk. Mak kata masuk ke pintu belakang. Sebab tu masuk ke pintu depan tak boleh. Sebab takut ayah nampak kat gigi, batang pahit dia ambil pulak kata. Hari ni tak boleh. Kita kata lebih kurang anak kita rekod atau bala polis, mak dengan ayah duduk dalam lokal. Sadaqallahul azim. Moga-moga Allah Ta'ala beri keberkatan atas pertemuan kita pada malam ini. Sikit sebanyak insya-Allah moga ada faedah daripada pertemuan kita yang membisikkan hati kita dalam perkara kebaikan insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkan dosa para sahabat kami, seluruh ahli jemaah kami ya Allah. Istiqamahkanlah hati kami dalam majlis ilmu ya Allah. Berkatilah kami dengan amal kebaikan ya Allah. Ampunkan sekalian dosa kami yang sengaja dan tidak tersengaja ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lembutkan hati kami, suami kami, isteri kami dan anak-anak kami ya Allah dalam menyelusuri kehidupan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, istiqamahkan hati kami untuk menjadi tetamu-Mu ya Allah dalam majlis ilmu ya Allah. Engkau bukakan hati jiran-jiran kami, seluruh ahli qaryah kami, rumah yang hampir dengan kami ya Allah, untuk bersama-sama dengan majlis-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.